Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Pada video kali ini, mari kita cakap pasal PRN Sabah khususnya di Dun Kulu. Ramai yang mungkin rasa ia hanyalah sekedar perebutan biasa kerusi antara parti-parti politik. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, ada satu cerita besar di sebalik isu ini yang penuh dengan drama, strategi tersembunyi dan juga kontroversi. Baru-baru ini, Henry Sampon, naib Presiden KDM merangkap penyelaras utama KDM Kulu, membuatkan kenyataan yang cukup panas. Beliau berkata, kalau undi pembangkang dipecah-pecahkan, yang paling untung nanti bukan siapa-siapa tetapi Gabungan Rakyat Sabah GRS. Lebih tepat lagi, Parti Bersatu Sabah PBS yang pegang kerusi kuat di Kulu sejak sekian lama. Henry mengingatkan pengundi kalau pembangkang asyik mahu bertanding sesama sendiri, buat pecah undi jangan mimpi mahu tumbangkan PBS. Beliau menyebut dengan terus terang, United we stand, divided we fall. Maksudnya kalau pembangkang mau menang, mereka kena bersatu. Kalau tidak, situasi lama pasti akan berulang. PBS akan sapu bersih sebab undi terbahagi kepada banyak parti lawan. Dan kalau kita tengok sejarah PRN Sabah sebelum ini, memang betul. Pecah undi ini jadi senjata rahsia GRS untuk mengekalkan kuasa. Contohnya dalam PRN Sabah 2020, banyak kerusi yang sepatutnya boleh dimenangi pembangkang akhirnya jatuh ke tangan GRS sebab undi terpecah antara Warisan, APKO dan juga parti-parti kecil yang lain. Henry memberikan amaran yang agak jelas. Kalau pengundi Kulu tidak misompuru ataupun bersatu, peluang untuk tumbangkan PBS hampir mustahil. Dalam arti kata lain, Henry cuba untuk membuat naratif bahwa hanya KDM sebagai parti tempatan dan kali pertama masuk bertanding di Kulu layak diberikan peluang oleh rakyat. Beliau berkata, jangan sia-siakan undi, jangan ulangi kesilapan yang lalu. Nampak macam satu message yang merayu, tetapi sebenarnya ia juga strategi halus KDM untuk tekan parti lain dalam blok pembangkang. Persoalan besar sekarang, macam mana dengan parti-parti yang lain? Kita tahu, selain KDM dan GRS, ada Warisan yang memang sudah lama ada pengaruh kuat di beberapa kawasan Sabah. Selepas itu muncul pula parti kecil macam Sabah Dream Party ataupun Parti Impian Sabah PIS. Yang walaupun tidak besar tetapi tetap boleh memotong sikit undi. Dan sekarang ada kabar angin pula bahwa APKO mungkin akan letak calon di Kulu dengan logo mereka sendiri. Kalaulah betul, ini tambah lagi pecahan undi di blok pembangkang. Jadi kalau ikut kiraan kasar, KDM, Warisan, SDP ataupun PIS, APKO, semua lawan sesama sendiri, siapa yang akan tersenyum? Jawabannya memang jelas, PBS. Mereka hanya perlu jaga undi setiap penyokong, dan biar pembangkang sendiri berbunuhan sesama sendiri. Kalau kita throwback sendiri, Kulu bukanlah sekadar kawasan yang kecil. Ia adalah kubu tradisi PBS, parti yang sejak dulu pandai main politik identiti dan juga akar umbi. Mereka tahu cara jaga sentimen masyarakat tempatan, dan inilah kekuatan yang membuatkan mereka sukar ditumbangkan. Tambahan pula GRS sekarang adalah kerajaan negeri, jadi kelebihan itu memang ada di tangan mereka. Kalau KDM dan parti-parti lain tidak belajar dari sejarah, peluang mereka memang sangat tipis. Jadi apa sebenarnya game plan Henry apabila beliau membuat kenyataan ini? Pada satu sudut, beliau coba membangkitkan semangat bersatu di kalangan pengundi. Tetapi pada masa yang sama, beliau macam mahu menghalang parti lain dalam blok pembangkang daripada bertanding. Secara tidak langsung, ini boleh dianggap satu tekanan politik halus. Seolah-olah hanya KDM sahaja yang wajar dilihat sebagai lawan sebenar PBS di Kulu. Mari kita jujur. Realitinya, parti-parti pembangkang di Sabah sering gagal bersatu. Semua pun mau tunjuk yang mereka lah yang paling layak menjadi juara rakyat. Warisan dengan jenama Sabah for Sabahannya. KDM pula parti baru yang mahu buktikan mereka suara tempatan sebenar. APKO pula masih mencari tapak dalam era pasca Pakatan Harapan. Apabila semua ini bercampur, hasilnya memang satu.
undi berpecah. Dan PBS tidak payah buat kerja keras sangat pun boleh menang. Jadi kenyataan Henry Saimpon ini memang kena pada masanya. Tetapi kita kena baca antara baris. Beliau coba cakap, kalau kamu sokong parti lain, kamu sebenarnya memberikan jalan mudah untuk PBS. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih panas sedikit. Persoalan kontroversi. Adakah Henry sebenarnya ikhlas mahu mengajak pembangkang bersatu? Ataupun ini hanyalah taktik untuk KDM menguasai Kyulu dengan menyingkirkan parti lawan lain dalam blok pembangkang? Kalau kita tengok sejarah politik Sabah, parti-parti baru ini biasanya coba untuk menekan dengan slogan penyatuan, tetapi akhirnya mereka pun main strategi survival sendiri. Jadi adakah KDM benar-benar ingin menjadi suara rakyat atau mereka cuma mahu menjadi kingmaker di kawasan Kyulu? Kalau KDM betul-betul ikhlas, kenapa mereka tidak mula dulu dengan rundingan bersama Warisan ataupun APKO supaya hanya satu calon pembangkang diletakkan di Kyulu? Kenapa mesejnya hanya ditujukan kepada pengundi dan bukan kepada kepimpinan parti yang lain? Disinilah kontroversinya. Ramai pengundi mungkin akan rasa kenyataan Henry Saimpon ini sebenarnya lebih kepada cubaan KDM untuk mendominasi pembangkang. Sebab kalau Warisan, APKO, dan parti lain ikut serta, mereka mungkin terpaksa bersaing sesama sendiri. Tetapi kalau semua parti pun tarik diri, hanya KDM yang tinggal untuk melawan PBS, bukankah ini satu bentuk ugutan politik halus? Bukankah ini seolah-olah coba untuk memonopoli peluang pembangkang di Kyulu? Penonton sekalian, coba kita pikir. Adakah lebih baik semua parti pembangkang bergabung dan letak satu calon saja di Kyulu, atau biarkan semua parti bertanding dan biar rakyat tentukan? Satu pihak akan kata demokrasi sebenar ialah biar rakyat ada pilihan yang luas. Tetapi pihak lain pula akan kata terlalu banyak pilihan hanya akan memakan diri sendiri. Jadi, mana yang lebih penting? Idealisme demokrasi ataupun strategi real politik? Saya ingin tinggalkan Anda dengan satu soalan pedas untuk kita bincang bersama-sama. Adakah Kyulu akan menjadi medan ulangan skrip lama di Sabah, di mana pembangkang berpecah dan akhirnya PBS menang mudah? Atau kali ini akan ada kejutan besar apabila parti-parti lawan betul-betul bersatu? Adakah Henry Saimpon sedang main strategi reverse psychology untuk menekan parti lain, atau memang benar KDM adalah satu-satunya harapan rakyat Kyulu? Kawan-kawan, inilah politik Sabah. Penuh dengan drama, penuh dengan permainan belakang tabir. Dan yang paling penting, ia jarang-jarang sekali berakhir dengan cerita yang kita jangka. Jadi, jangan lupa komen pendapat Anda. Adakah KDM betul-betul jujur mahu bersatu, ataupun mereka sebenarnya sedang main game untuk kepentingan sendiri? Kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share pada kawan-kawan yang lain, dan subscribe ke channel ini Currents VMY. Sebab di sini kita akan terus membongkarkan isu-isu politik yang orang lain mungkin takut mau cakap, tetapi kita akan dedahkan untuk Anda. Persoalan sebenar, siapa yang akan tumbang, siapa yang akan bangkit, semua itu akan terjawab apabila PRN17 tiba nanti. Tetapi sebelum itu, sementara itu kita akan terus kupas, kita akan terus ulas cerita-cerita panas yang orang lain hanya bisik-bisik di belakang, tetapi kita bongkar depan-depan. Baiklah sahabat-sahabat semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian saja semua, terima kasih.